Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani. Kita berikan penghargaan yang berada di bawah kemah ni. Jangan lupa yang berpanas bawah pokok tu, kita pun beri penghargaan pada mereka. Yang sebelah kiri pun kita beri penghargaan. Yang tengok TikTok, kita beri penghargaan. Pengacara majlis, sahabat saya, Presiden UMNO, Presiden Presiden Amanah, rakan-rakan pimpinan BN, UMNO dan PH Keadilan dan Amanah. Saya lihat di kemah ni ramai biru. Walaupun kita ramai, walaupun merah hanya sekaki, 9 kaki akan tetap tolong yang 1 kaki ni. Inilah semangat Malaysia Bernani. Inilah semangat Kerajaan Perpaduan. Kita tidak kira walaupun PH bertanding sedikit, walaupun Amanah bertanding sedikit, BN bertanding banyak, pastikan kita bantu mereka untuk menang juga di negeri Terengganu ini. Sebab di negeri lain PH bantu calon-calon BN. Di sini kita bantu calon mereka. Sebab inilah semangat Kerajaan Perpaduan sebenar. Saudara, saya pengurusi jawatan kuasa bencana negara. Bila banjir saya mari. Bila saya mari, MB tak ada. MB ada di New Zealand. Mungkin ada banjir kat sana. Lepas tu, saya pergi ke Dungung. Masa tu sidang parlimen. Ahli parlimen tu tanya dengan saya, bila TPN nak mari? Saya kata, law ni boleh ikut? Ikut. Naik kapal terbang sama dengan saya. Saya pakai baju adat orang melawat banjir. Ahli parlimen tu pakai apa? Pakai kot. Tengok banjir. Pah. Asal UMNO lah tu. Mamat. Ahli parlimen pah tu dulu UMNO, Mamat. Sesuai lah, Mamat. Kalau kempen, pakai baju ni. Kalau banjir, pakai baju banjir. Ini tak sesuai. Sebab apa? Sebab tidak tahu budaya menyesuaikan diri. Bila PM melawat banjir di Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu 50,000 peruntukan tambahan diberikan pada Narma. Saya pergi seberang Takir. Saya pergi ke Kemamang. Saya dapat senarai. Dia kata, pengurusi banjir, kami dengar dapat 50 juta di Terengganu ni. Duit pergi mana? Saya kata, bagi pada Narma. Narma bagi ISU bagi pada DO bagi pada JPPK. Orang UMNO tak dapat. Orang mereka saja dapat. Bercakaplah tentang al-umara bil-adl. Pemerintah mesti adil. Tetapi duit yang sedikit pun tidak adil pada orang UMNO. Kalau kerajaan yang adil tidak kira jika masa banjir itu PAS ke, UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, masa banjir mesti diberikan peruntukan yang sama adil. Betul? Saudara, dalam keadaan begitu, saya mau cerita. Mamat tadi cerita pasal RUU. Masa kerajaan BN sebelum 2018, RUU ni telah dibawa ke Parlimen. Masa tu kami nak baik-baiklah dengan Pak Lebay ni. Apa yang dibawa oleh Perdana Menteri dia bagi pada timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Ketua VIP. Perdana Menteri kata, Zahid, tolonglah kawan kita. Siapa Datuk Seri? Itulah kawan kita.
Lilit tu. Makin banyak lilit, makin banyak belit. Dia kata, tolonglah. RUU ni tidak pernah dibawa ke Parlimen sebagai bil persendirian atau usul persendirian. Tolonglah. Apa saya buat? Ini saya tak nak cerita tempat lain. Di Terengganu ini, saya bercerita. Apa saya buat? Atas arahan Perdana Menteri ketika itu, saya jumpa dengan Speaker Dewan Rakyat. Dewan Rakyat kata, apa kita nak buat ni? Arahan Perdana Menteri. Saya kata, Perdana Menteri arahkan bentang tambah bahas tanpa undi. Dia kata, ini gila punya. Speaker kata pada saya. Dia kata, mana ada perkara 18 dalam peraturan Parlimen dan 18A dan peraturan lain. Bila dia bentang, mesti bahas. Mesti diundi. Permintaan mereka, bentang tanpa bahas, tanpa undi. Speaker beding. Masuk pukul 2:30 petang. Ketika itu, saya duduk di kursi yang kedua. Kursi Perdana Menteri. Ketika itu, dia ada hal lain. Saya kedua. Saya lihat pembentangan. Kita sebagai parti yang berasaskan Islam, kita mahu RUU ini adalah agenda yang utama di negara kita. Maka kita melakukan pembentangan. Pembentangan ini perlu untuk kita melihat bahawa undang-undang mesti dilaksanakan berasaskan hukum, nas, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Tepuk meja. Lepas tu speaker kata, okey, pembahasan tidak dibenarkan. Undian tidak ada. Dengan ini, Dewan Rakyat ditangguhkan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah hakikatnya Bamat. RUU dibentang, tetapi diminta tidak dibahaskan, tidak diundi. Artinya sampai sekarang RUU tidak dapat dilaksanakan kerana itu adalah retorik politik oleh mereka saja. Dalam keadaan yang begitulah, Bamat sebut bahawa ketika mereka menjadi sebahagian berkerajaan, mereka tidak buat pembentangan. Selepas itu, kini nak buat pembentangan semula. Saya cerita ini dalam keadaan yang sebenar. Saya saksi hidup. Kerana saya diarahkan ketika itu untuk berbicara dengan speaker. Lihatlah lakonan politik mereka. Saya pernah menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga hal ehwal agama. Ketika itu Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Musim haji saya pergi ke Mekah. Saya melawat semua maktab. Sama ada di Mekah ataupun di Mina ataupun di Arafah. Satu hari saya dapat panggilan telefon daripada Pak Lah. Zahid, tolong kawan Pak Lah ni. Saya tanya, kenapa Pak Lah? Ada kawan Pak Lah lah tersangkut 4 hari 4 malam di Jeddah. Di mana Pak Lah? Di Hotel Festolia. Siapa yang ada Pak Lah? Kawan Pak Lah lah, tak kira lah Zahid. Siapa ada di situ? Presiden PAS sekarang ni. Siapa ada di? Datuk Seri Salihuddin. Masa itu masih buku hijau lagi. Siapa lagi? Dr. Syed Azman. Ada 4 orang lelaki, 5 orang wanita. Yang wanita tu termasuk orang rumah TV2. Saluran kedua. Jadi, saya tanya dengan arwah Salihuddin, masa itu tak dapat Datuk Seri. Leh, kenapa tak boleh masuk? Tak tahulah. Ya akhi, sahabatku, kata arwah Salih. Sebelum saya sambung, kita berikan sedekah Al-Fatihah kepada Datuk Seri Salihuddin Ayub. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila Salihuddin Ayub telefon saya, dia kata, ya Sadiqi, Syekh, tolonglah. Ana dan rombongan ni dapat jemputan daripada kerajaan Saudi untuk menunaikan haji di Mekah.
Saya tanya dengan arwah Salihuddin, kalau dapat jemputan daripada kerajaan Saudi, kenapa sampai 4 malam? 4 hari 4 malam di Jeddah, di Hotel Fasaliyah, tak dapat masuk Mekah? Tak tahulah, ana pun tak tahu. Jadi Pak Lah, bila telefon, Zahid, jangan kira parti politik lah Zahid. Asalkan kita satu akidah, tolonglah Zahid. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta 2 driver tabung haji. Saya kata, tolong kawan saya ini. Saya tak sebut lagi siapa nama. Pergi ke Hotel Fasaliyah, ambil 2 kereta, 1 bawa laki-laki, yang 1 kereta lagi bawa 5 perempuan. Driver tabung haji ketika itu memberitahu saya, Menteri tak boleh masuk Mekah kalau tidak ada iramah, tidak ada visa haji. Saya kata, carilah apa pun Pak Yunus, Pak Jillah, asalkan sahabat saya ni boleh masuk. Apa yang 2 driver tabung haji ni buat? Pergi ke Hotel Fasaliyah, dan rombongan itu masuk dalam kereta. Pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Melalui mana? Melalui jalan-jalan yang tidak ada checkpoint, yang tidak ada sekatan. Untuk lepaskan jemaah yang kononnya dapat jemputan daripada kerajaan Saudi. Sampai di Mekah, arwah Salih telefon saya balik, Salihuddin. Syekh, ya akhi, ana dah sampai Mekah, alhamdulillah, jazakallah khairan kathira. Tapi ana tak ada hotel. Nak duduk mana? Kata jemputan daripada kerajaan Saudi, mesti kerajaan Saudi dah sediakan hotel. Ana tak tahulah Syekh, ana tak ada hotel. Ana punya ketua pun tak ada hotel. Jadi apa yang saya buat? Saya telefon kepada salah seorang sahabat saya yang duduk di Mekah dan mengendalikan jemaah-jemaah haji swasta. Saya beritahu dengan dia, tolonglah kawan saya ni, ada 9 orang, 4 laki-laki, 5 perempuan, nakkan hotel. Berapa bilik? Saya kata, dia orang minta 4 bilik. 2 bilik laki-laki, 2 bilik perempuan. Mana boleh, besok nak wukuf, hari ini baru nak minta bilik. Tak boleh, tak ada. Dia kata, tolonglah Syekh, tolonglah. Jemaah yang ada dengan mereka itu, mereka pindahkan hotel lain, nak kosongkan 4 bilik itu untuk rombongan tetamu haji kerajaan Saudi. Bila kereta dan rombongan itu datang, kawan saya yang di Mekah itu bagi telefon. Dia kata, Datuk, kalau saya tahulah ini kawan Datuk, saya tak bagilah bilik, kata dia. Kenapa? Saya kata, Pak Lah kata, jangan kira parti politik, jangan kira perbezaan, asal sama akidah. Siapa dia ketua rombongan itu? Haji Hadi Awang. Dengan arwah Salihuddin Ayub, Dr. Syed Azman dan seorang lagi. Saya tak ingat. Jadi apabila dapatlah bilik, Salih telefon saya balik. Syekh, minta maaf lah, nak tak cukup duit lah Syekh. Daripada 4 bilik itu mahal sangat. 1 bilik di saat akhir, sebab 10 hari akhir sebelum wukuf, memang harga hotel di Mekah 10 kali ganda. Begitu juga sebelum Ramadan akhir. 1 bilik 60,000, anak tak cukup duit. Artinya 4 bilik 240,000. Cukuplah dengan 2 bilik. Jadi bagi tahu dengan kawan saya balik, okey bagi 2 bilik. 1 bilik laki-laki, 1 bilik perempuan. Besoknya saya datang untuk breakfast dengan rombongan haji tetamu kerajaan Saudi itu. Dan saya diikuti oleh pemberita-pemberita daripada TV3, RTM, Astro, Sok Khabar. Maka ditanya soalan. Yang berhormat Tuan Guru, kami dapat tahu bahawa Tuan Guru telah tersekat 4 hari 4 malam di Hotel Fasaliyah di Jeddah. Oh tidak, saya berterima kasih kepada kerajaan Saudi yang menjemput rombongan kami untuk menunaikan ibadah haji.
Dan terima kasih juga kepada kerajaan Brunei kerana kerajaan Brunei menyelesaikan masalah kami di sini. Saya tertonggok di situ. Pegawai dan pengarah tabung haji ada ditonggok di situ. Tuan-tuan dan perempuan, kalau di Mekah pun boleh menipu, di luar Mekah lebih banyak menipu lagi. Ini saksi hidup. Saya menyaksikan dan saya menguruskan, tuan-tuan dan perempuan. Jangan ceritalah pasal RUU 355. Jangan ceritalah pasal yang lain-lain. Tetapi kalau ibadah di tanah suci boleh bercakap bohong, maka perkara-perkara lain itu mudah sangat. Dia bohongnya rakyat. Selepas itu, bila wukuf dengan husnuzon, dengan bersangka baik, saya bagi orang tu untuk baca khutbah Arafah di kemah lain. Bersyarah ketika wukuf. Daripada Zuhur, masuk Zuhur saja khutbah. Saya dengar daripada kemah lain. Tuan-tuan dan perempuan. Okey. Habis itu pergi Muzdalifah, Mabit dan pergi ke Mina. Ada tempat-tempat yang siapa sediakan? Tabung haji sediakan. Bukan Arab Saudi sediakan. Walaupun kononnya dijemput oleh Arab Saudi. Selepas sebulan, ketika itu sidang parlimen, saya bagi tahu dengan arwah Salihuddin, Leh, haji tak sah leh. Kenapa? Duit bilik belum bayar. Kata, iya ke? Anak tak tahulah. Salih dia kata, dah anak pun tak tahu, tetapi yang arrange bilik itu bagi tahu. Dah sebulan ni tak bayar. Dia bagi anak 2-3 minggu semua. Tuan telefon. Boleh minta diskaun tak? Salih kata, anak tak tahu bukan hotel tu anak punya. Hotel tu orang Mekah. Yang orang Malaysia yang duduk kat Mekah tu. Dah daripada 4 bilik turun pada 2 bilik. Lepas tu minta diskaun, anda tak tahu. Tapi yang pentingnya, selagi tidak bayar bilik hotel, haji belum sah. Sebab syarat-syarat untuk menunaikan haji mesti cukup kemampuan. Kalau tidak bayar, artinya belum mampu lagi. Maka dari segi kaedahnya, haji tidak sah. Tuan-tuan dan perempuan, saya tidak berhajat untuk menyentuh peribadi, tetapi sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan cerita yang sebenar. Bahawa pemimpin itu kalau bercakap mesti benar, kalau janji mesti ditepati. Kerana al-ulama bin nasihah, al-ulama warathul anbiya. Ulama itu mesti memberikan nasihat yang betul. Ulama warathul anbiya, waris pada Nabi. Kalau sifat dan akhlak Nabi baik, itulah akhlak ulama sepatutnya. Saya yakin dengan semua ulama, kecuali ulama-ulama politik yang sering menyalah tafsirkan Quran dan makna hadis. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, kalaulah ala umara bil adl, pemerintah itu mesti adil. Ia mesti adil kepada semua. Sebagaimana adilnya yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. Bagaimana masalah banjir, bagaimana masalah kekurangan air, di Kelantan dibantu, di Terengganu dibantu, di Johor dibantu, Kedah dibantu. Itu pemimpin yang adil. Al-umara bil adl. Tetapi kalau masalah banjir, bantuan banjir pun tidak diberikan pada masa banjir, artinya pemimpin itu, pemerintah itu tidak berlaku adil. Ini untuk seberang takir dan juga untuk kemaman. Tuan-tuan dan perempuan, ini zaman kita. Besok hari penambahan calon, walaupun ini jentera BN dan PH, tolong bagi tahu rakyat Terengganu keseluruhannya. Contoh tadi yang saya sebutkan tentang RUU 355. Contoh yang sebutkan peristiwa di Mekah. Dan kita tahu bahawa Terengganu adalah swing state. Swing ni apa? Macam buai. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu kita jadi kerajaan, kini kita kalah. Tetapi perasaan saya
Saya harap perasaan saya betul di hari Jumaat penghulu segala hari. Kali ini memang BN dan PH yang akan ambil alih kerajaan Terengganu. Dengan syarat penjelasan yang diberikan oleh Abang Mat dan ceramah lain mesti disampaikan pada seluruh pengundi Terengganu. Tolong sampaikan. Sebab dalam pilihan raya umum ke-15, apabila sedekah diberikan 3 hari dan sehari sebelum, maka sedekah itu kononnya adalah perkara biasa. Bawa ke mahkamah, mahkamah tolak sebab tidak ada saksi. Macam mana ada saksi? Bila ada writ untuk panggil saksi itu, sampai habis tak jumpa, kononnya sakit, sebenarnya dia lari. Saya tak pertikaikan perintah mahkamah itu, tetapi hakikatnya mereka akan membenarkan yang batil, mereka akan membatilkan yang hak. Itulah yang berlaku. Kita harap kali ini rakyat Terengganu bangkit dan tukar kerajaan Terengganu kepada kerajaan perpaduan di negeri Terengganu ini. Ini ketika yang paling sesuai. Bak kata Datuk Raja Bahrain, now is the time. Takut apa yang berlaku di Kelantan 33 tahun. 33 tahun mereka mengitah masalah air tidak selesai. Silapnya, Mamat, saya mesti buka rahsia sedikit. Apabila Tok Mat Yaakob menjadi Menteri Besar Kelantan ketika itu, 33 tahun yang lalu, memang kita akui ada masalah dalaman UMNO di Kelantan. Akhirnya daripada 1 penggal jadi 2 penggal, jadi 3 penggal dari hingga sekarang. Besok saya akan ada di Kelantan. Tetapi untuk rakyat Terengganu, jangan pernah izinkan PAS untuk memerintah penggal yang kedua pada kali ini. Cukuplah sekali sayang. Minyak kata-kata Datuk Seri Mat Said, cukuplah sekali sayang. Di sana menunggu, di sini menanti. Amir UKS. Sebab Tomat dia ada TV 1, TV 2. Di sana menunggu, di sini menanti. Jadi dalam keadaan ini, tuan-tuan dan perempuan, now is the best time. Inilah ketikanya. Inilah masa yang paling sesuai. Tuan-tuan dan perempuan, kita nak solat Jumaat, mana yang boleh uzur, yang uzur, yang tidak uzur. Tapi janganlah, ada sahabat saya dia kata, saya tak boleh sembahyang Jumaat. Kenapa? Saya uzur. Sebenarnya saya dah jemaah belum masuk Zuhur lagi. Tak, saya jamak. Bila jamaknya? Tadi saya jamak sekali, waktu saya sembahyang subuh tadi saya jamak sekali. Ini bekas Menteri Agama tau. Jadi Abang Mat, insya-Allah, walaupun saya musafir, insya-Allah saya akan solat Jumaat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkirim salam. Dia mewakilkan kepada saya dengan lafaz Assalamualaikum. Beliau tak rapat bersama-sama dengan saya, dengan kita sekarang, kerana selepas ini, bila sampai, beliau akan ke Masjid Sultan Zainal Abidin. Selepas itu, akan berangkat, akan bertolak untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu selepas solat Jumaat. Beliau amat kesal tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan, tetapi beliau yakin semangat jentera kerajaan perpaduan di negeri Terengganu ini tetap utuh, tetap ukuh, tetap perkasa. InsyaAllah PM dan saya akan datang kali kedua di Terengganu, Jelajah Madani 2.0, selepas daripada penamaan calon besok, dan ada tarikhnya. Saya akan datang insyaAllah dengan PM. Akhirnya, negeri Terengganu ini adalah negeri terakhir untuk Jelajah Madani 1.0. Saya ucapkan terima kasih pada YB Sani. Setakat ini, Jelajah 1.0 ini adalah yang terbaik kerana beliau adalah ketua organizernya. Terima kasih.
Dah lama kita duduk di pentas ini dan di bawah pokok. Mari kita bangun supaya hilang keletihan dan laungkan bersama-sama dengan saya Gelombang Biru dan juga Pakatan Harapan. Gelombang! 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 Pakatan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.